أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjangkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan menjadikan setiap amalan kita yang mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri kuliah maghrib kita, kuliah takmir kita. Malam ini insya-Allah kita akan membincangkan tajuk dalam hadis yang kedua di dalam Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana pada bulan yang sebelum ini kita telah membicarakan berkaitan dengan setiap amal perbuatan adalah bergantung kepada niat. Apa yang kita niatkan, itulah yang kita akan dapat. Dan setiap amal-amal perbuatan, kalau ikhlas kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ia akan diambil kira sebagai amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Dan sekiranya kita lakukan kerana riak untuk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut, dan amalan tersebut akan dikira sebagai amalan yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang berkaitan dengan tiga perkara, tiga tingkatan di dalam Islam. Apakah itu? Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang Islam, membicarakan tentang iman, dan membicarakan tentang ihsan. Dan hadis ini juga, tuan-tuan, hadis yang panjang, seperti mana yang kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang kedua ini dikatakan bahawa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang pertama juga bicarakan, dibawakan juga oleh daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini juga, tuan-tuan, adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir ni maknanya ada lebih kurang 8 orang sahabat Nabi dalam hadis ini. Dalam hadis ini 8 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Siapakah mereka? Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, kemudian Abu Dzar, kemudian Anas bin Malik, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar, Abu Amir Asy'ari, dan juga Jarid Al-Bajili. Dan mereka ini semua di antara sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir. Dalam hadis ini juga, tuan-tuan, kalau kita lihat, hadis ini dinamakan sebagai ummul hadis. Dinamakan, ada sebagian ulama menamakan hadis ini sebagai hadis ummul hadis. Begitu juga dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan sebagai ummul Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekh Radin Syahrul, apa khabar bang? Sihat bang? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada satu surah yang dinamakan sebagai Ummul Quran. Kenapa dinamakan sebagai Ummul Quran? Kerana ia merupakan surah yang utama di dalam Al-Quran, dan bahkan di dalam solat juga, tuan-tuan. Sekiranya Ummul Quran ini tidak dibaca, maka ia tidak dinamakan solat dan tak diterima ia sebagai ibadah solat. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa la solatan liman lam yaqra bi ummul Quran, ataupun bi ummul kitab, bi fatihatil kitab. Nabi katakan tidak sah solat seorang itu yang mana dia tidak baca surah Fatihatul Kitab, iaitu suratul Fatihah. Maka di dalam hadis juga, tuan-tuan, ada satu hadis yang para ulama gelarkan hadis tersebut sebagai ummul hadis. Apakah hadis tersebut? Hadis yang kita akan bicarakan dalam malam ini, insya-Allah. Maka hadis ini juga, tuan-tuan, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hadis ini tuan-tuan, kalau kita lihat hadis yang sangat panjang, tetapi kalau kita nak hafal, alhamdulillah itu paling terbaik. Dan hadis ini dinamakan hadis Ummul Hadis. Kenapa tuan-tuan? Kerana hadis ini merupakan satu hadis yang mencakupi keseluruhan agama. Daripada hadis inilah juga para ulama mengatakan, daripada hadis ini jugalah pelbagai ilmu-ilmu agama, pelbagai pensyariatan, pelbagai sifat-sifat keimanan yang kita lakukan dalam kehidupan harian kita diambil daripada hadis ini. Sampaikan kalau kita lihat Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Daqiqil Aid, dia mengatakan hadza hadisun azim. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh Nazrul. Dikatakan hadza hadisun azim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar dia punya kelebihan. Ijtama' ala jami'i wadhaif al-a'mal az-zahirah wal batinah. Dia katakan meliputi keseluruhan peranan dari segi amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin, wa ulum syari'ati kulliha, dan setiap ilmu-ilmu syariat keseluruhannya, raji'atun ilaihi. Setiap amalan-amalan setiap amalan-amalan syariat ini, ilmu-ilmu syariat ini diambil daripada hadis ini. Dan dikatakan dan diikuti keseluruhan ilmu itu daripada hadis ini juga. Dan kalau kita lihat daripada hadis ini, dia kata apa? Bainama nahnu julusun, sementara kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW pada suatu hari, istala alaina rajulun syadidun bayas siyab. Umar bin Khattab mengatakan, tiba-tiba istala, datang seorang lelaki daripada yang tak tahu mana arah dia. Dia katakan rajulun syadid, seorang lelaki yang mana putih bersih baju dia, syadidu sawadi sya'ri, yang mana rambutnya hitam, betul-betul hitam, bukan hitam yang ada uban dan sebagainya, tak, ini hitam yang betul-betul. La yura, dikatakan la yura alaihi atharus safar, yang mana tidak nampak pada kami kesan dia ni seorang musafir. Kenapa tuan-tuan? Kalaulah dia ni orang yang pergi bermusafir, kita akan tahu bahawa baju dia ni kotor. Baju dia ni kotor, rambut ni tak terurus, rambut ni mungkin serabai dan sebagainya. Dan dalam hadis ini dikuatkan oleh Umar bin Khattab, dia katakan wala ya'rifu minna ahadun, dan mana orang-orang lelaki ni kami tak kenal pun dia ni siapa. Kami tak kenal siapakah kami itu, orang penduduk di Madinah yang bersama dengan Nabi SAW, yang duduk bersama-sama dengan Nabi SAW, tak pernah kenal pun dia ni siapa. Dan kalau dia ni orang ahli Madinah, pasti kami akan kenal dia. Pasti kami tahu dia ni siapa, orang berasal pada mana, rumah dia dekat mana. Tetapi ni kami tak pernah kenal pun dia. Nak kata dia ni orang yang musafir, tak pernah pula nampak pada pakaian dia compang-camping, tak pernah pula nampak kesan abu serbuk, debu padang pasir melekat pada baju dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi ke padang pasir tuan-tuan, kalau kita pergi umrah dan ziarah dan sebagainya, kita melalui padang pasir tuan-tuan. Mana yang sempat pergi ke Badar, pergi tengok kawasan Badar, perangan dan sebagainya, kita duduk sekejap tuan-tuan, kita akan dapati baju kita ni berabuk, berdebu dan sebagainya. Kenapa? Angin daripada padang pasir itu datang mengembus dan abu tersebut melekat pada baju-baju kita. Maka kalau orang yang pakai baju putih tuan-tuan, bila debu tu melekat pada baju dia, kalau dia tolak ni tuan-tuan, automatik dia akan nampak dia punya kesan-kesan tanah tu yang melekat pada baju dia. Tetapi lelaki yang berhadapan dengan Nabi SAW ini tuan-tuan, tak nampak pun dia ni orang yang bermusafir. Kenapa tuan-tuan? Kerana baju yang putih, baju sangat putih, seolah bau cuci, dan rambut ni tidak serabai, elok terurus, hitam pula tu. Maka ketika itu Umar bin Khattab katakan ini mesti ada something wrong. Tiba-tiba dia kata apa? Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehinggalah lelaki tersebut duduk berhadapan dengan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan ataupun dia meletakkan sehingga kan dia duduk itu terkena lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW. Lalu dikatakan waqala ya Muhammad,
Lalu dia berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah maksud Islam itu. Lihat tuan-tuan, kalau kita lihat berkaitan dengan hadis ini, apa yang dikatakan, yang lelaki tersebut datang adalah Jibril AS. Jibril AS datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia menggunakan bahasa yang sangat mudah difahami oleh orang lain. Kenapa tuan-tuan? Yang panggil Nabi SAW sebagai Muhammad ini tuan-tuan bukan orang Madinah, tetapi orang Badawi. Orang Badawi ni orang yang tak terpelajar. Dia ni pun tak pernah mengerti dan tidak pernah mengenal apakah maksud nubuwah, apakah maksud kenabian. Maka dia akan panggil Muhammad. Tetapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain, dia akan panggil ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Rasulullah. Itu adalah gelaran Nabi SAW yang biasa. Tetapi datang Jibril AS ni tuan-tuan, dia panggil ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Baik, sebelum kita masuk dalam perbahasan yang lain ni tuan-tuan, kalau kita lihat berkaitan dengan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, melagakan lutut dengan lutut dan meletakkan tangan di atas paha Nabi SAW. Kalau kita lihat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan cara yang Jibril AS ajar ni tuan-tuan, melagakan lutut dengan lutut dan meletakkan tangan di atas paha Nabi SAW ini, dia katakan ini adalah cara orang yang benar-benar beretika dalam nak mempelajari suatu perkara, yang bersungguh-sungguh dalam nak belajar, nak menuntut ilmu syariat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kita nak belajar ilmu syariat, nanti kita akan ceritakan dalam yang lain-lain tuan-tuan berkaitan dengan min asyratis sa'ah, ya, dalam tanda-tanda kedatangan kiamat ni tuan-tuan. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini adalah cara bagaimana seorang anak murid nak menuntut ilmu. Perlu kepada kesungguhan. Kalau boleh berhadapan. Jangan kita ustaz duduk di hadapan, syekh duduk di hadapan, kita di belakang, kita seolah tidak mengendahkan kehadiran beliau. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang berlaku dalam hadis Jibril ini tuan-tuan, Jibril AS letakkan tangan dia di atas paha Nabi SAW dan melagakan lututnya dengan lutut Nabi SAW sebagai tanda adab dia kepada Nabi SAW nak menuntut satu ilmu. Maka sebab itulah dia katakan, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'a alaihi sabil. Maka Nabi SAW menjawab, Nabi katakan, Islam tu apa? Islam tu yang pertama sekali ialah an tashhada an la ilaha illallah. Kamu mengucap dan kamu bersaksi bahawa tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan solat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabil, dan kamu melaksanakan ataupun mengunjungi Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu untuk sampai ke Baitullahil Haram. Maka dia katakan qala sadaqta, maka Jibril AS mengatakan sadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Qala fa'ajibna ay yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia katakan kami terperanjat, kami jadi kagum, ajaib, dia kata. Dia sanya, kemudian dia membenarkan. Contohlah tuan-tuan, ada orang datang kepada kita tuan-tuan, dia datang jumpa kita, kemudian dia katakan, aku nak tanya kau satu jalan ni. Jalan nak pergi sini kat mana? Dia kata. Lalu kita pun ceritalah, oh kau nak pergi sekian, kau masuk sana, kau kola sini, kau masuk lorong sini. Kemudian dia kata, betul lah tu, kan? Kita pun akan jadi heran tuan-tuan, kita akan cakap, dia ni betul tak betul, kan? Dia ni semata-mata dia nak datang nak uji kita ke, ataupun betul-betul nak bertanya. Maka dalam hadis ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia jadi heran. Dia kata, engkau tanya Nabi SAW, lalu Nabi SAW bagi tahu jawapan, dan engkau katakan, betul lah tu, itulah jawapan dia, kan? Maka dia kata, fa'ajibna, maka kami jadi ajaib. Qala fa'akhbirni anil iman. Nanti perbahasan saya akan bahaskan tuan-tuan. Dia katakan, fa'akhbirni anil iman, maka khabarkan kepada aku tentang iman. Apakah itu iman? Maka dia katakan, qala an tu'mina billah,
maka engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan juga malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan qada dan qadarnya, sama ada baik ataupun buruk qadar tersebut. Maka dia katakan, sadaqta, maka engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, maka khabarkanlah kepada aku tentang apakah itu ihsan. Maka dikatakan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dikatakan engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tak mampu fa innahu yarak. Maka kalau kau tak mampu nak mengatakan bahawa engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu melihat engkau. Maka ini dinamakan sebagai maratibul ihsan, martabat ihsan. Kemudian dikatakan, qala fa akhbirni anis saah, maka khabarkan kepada aku tentang apakah dimaksudkan dengan hari kiamat. Kemudian dikatakan, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Dikatakan, tidaklah yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Maka nak katakan Nabi SAW tak tahu bilakah akan terjadinya kiamat. Kemudian dikatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau tentu tak apa, khabarkan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Apakah tanda-tanda tentang kiamat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Masyarin, kalau kau tak tahu tentang bila terjadinya kiamat, tak apa. Tetapi khabarkan kepada aku apakah tanda-tanda kedatangan kiamat tersebut. Maka dia katakan, qala antalidal amatu rabbataha, iaitu seorang ibu akan melahirkan tuan dia. Kemudian wa antara khufatal urata alata ri'a asyat. Dia katakan yatatawaluna fil bunyan. Dia katakan nanti kau akan lihat orang lelaki yang telanjang asal dia, urat yang tidak berselipar, yang ri'a asyat, yang memelihara ataupun yang menjaga kambing, yang mengembala kambing. Tapi yatatawaluna fil bunyan, tetapi dia ni sampai satu ketika dia akan meninggi-ninggikan bangunan. Dia berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Thumman talaqa falabistu maliyan. Dia kata semua, kemudian dia bangun, kemudian aku tengok dia dah hilang. Thumma qala li. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada dia, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang datang tersebut yang bertanya kepada engkau? Fakultu Allah wa Rasulullah alam, Allah dan juga Rasulnya yang mengetahui. Maka faqal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Itulah Jibril yang datang bertemu dengan kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Baik. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tuan-tuan, hadis yang panjang, mencakupi keseluruhan agama. Dan kalau kita lihat hadis ini, hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi tuan-tuan, berkaitan innamal a'malu binniyat ni adalah hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Tetapi hadis yang pertama, hadis yang kedua berkaitan dengan Islam, iman dan juga ihsan ni tuan-tuan, merupakan hadis yang pertama dalam Sahih Al-Muslim. Sahih Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini tuan-tuan adalah dinamakan sebagai hadis syariat, hadis agama. Kenapa dinamakan sebagai agama tuan-tuan? Kerana ketiga-tiga perkara ini, Islam, ihsan, Islam, iman dan juga ihsan mencakupi dalam agama, yang mana kita tidak boleh pisahkan antara satu sama lain. Kita katakan tak, aku tak nak beriman, aku tak terima iman, aku hanya terima Islam dan aku hanya terima ihsan saja. Ataupun tak, aku tak nak terima Islam, aku hanya terima syariat, aku hanya terima iman dan aku hanya terima ihsan saja. Ataupun tak, aku nak terima ihsan saja, aku nak terima berkaitan dengan akhlak saja. Adapun ibadah dan juga akhlak aku tak terima. Maka di sini tuan-tuan, kalau kita lihat berkaitan dengan hadis ini, para ulama mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Islam. Islam ni bagaimana tuan-tuan? Dia katakan bahawa Islam ini meliputi daripada Islamnya, meliputi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meliputi dari segi akhlak kita. Sebab itu kalau kita lihat ketiga-tiga perkara ini tuan-tuan, dia adalah amalan yang zahir dan juga amalan yang batin. Islam dan iman ni tuan-tuan adalah amalan yang adanya amalan yang zahir dan amalan yang batin. Sebab itu para ulama mengatakan, bila dikatakan tentang Islam, apakah itu Islam?
Islam ini adalah amalan yang zahir. Bagaimana kita katakan amalan yang zahir, tuan-tuan? Kalau kita lihat amalan yang zahir yang dinyatakan dalam hadis ini, dia katakan bahawa antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata' ilaihi sabil. Kelima-lima perkara ini, tuan-tuan, adalah amalan yang zahir. Amalan yang kita lakukan secara zahir, orang nampak kita punya amalan. Mendirikan solat, tuan-tuan, mengucap dua kalimah syahadah. Bagaimana mengucap dua kalimah syahadah? Dengan menggunakan mulut kita. Tidak hanya sekadar dalam hati kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap bang. Dia katakan mendirikan solat, mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah ni, tuan-tuan, kita tak boleh hanya kita katakan aku mengucap dua kalimah syahadah dalam hati. Adakah mulut kita tak kata? Tak. Dia mesti mulut kita mengucapkan dan hati kita mengiyakan dan membenarkan. Itu dinamakan iman, Islam dan juga iman. Dan begitu juga dengan kita katakan mendirikan solat. Mendirikan solat ni, tuan-tuan, bukan hanya sekadar kita, sekarang ini, tuan-tuan, masalah ada orang yang mengatakan solat menggunakan niat. Solat menggunakan niat. Kita katakan solat menggunakan niat ni bagaimana? Dia kata tak apa, Ustaz. Kita hanya sekadar kita menghadap kiblat, kemudian kita katakan saja aku solat sekian-sekian kerana Ta'ala dah. Itu adalah solat kita, Ustaz, dia kata. Itu kita dah selesai. Solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan itu tak dinamakan solat. Solat ni apa, tuan-tuan? Solat ini suatu perbuatan. Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Maka itu dinamakan solat. Kalau solat hanya sekadar kita mengucapkan niat saja, itu dah dinamakan sebagai solat menggunakan niat. Tak boleh dan tak dikira. Dan kalau kita lihat juga solat ini juga, tuan-tuan, kita mesti menghadirkan diri kita, melaksanakan rukun dia, menyempurnakan wajib solat, dan itu baru dinamakan sebagai solat. Bukan hanya sekadar kita katakan solat pakai niat, kan? Kerana apa? Kerana itu mudah. Tak dibenarkan. Solat ni, tuan-tuan, selagi mana kita bernyawa, selagi mana kita berakal, selagi mana kita tak tidur, selagi mana kita tak gila, selagi mana kita tak mati, tuan-tuan, selagi itulah solat itu disyariatkan kepada kita. Dan hatta kan kalau kita lihat dalam ibadat-ibadat yang lain, kita akan ceritakan, dalam ibadat-ibadat yang lain diberikan rukhsah. Puasa, tuan-tuan, tak mampu puasa, tak apa, tak ada masalah. Ada, kita boleh bayar kafarah. Kita boleh bayar kifarah. Kita boleh bayar bayar bagi orang makan, kan? Kita boleh bagi orang makan sekiranya kita tak mampu. Dalam melaksanakan zakat, kalau andai kata kita tak cukup haul dan juga kita punya nisab, tak ada masalah. Kita belum lagi diwajibkan untuk membayar zakat. Tak mampu untuk pergi haji, tuan-tuan. Sekarang ni masalah COVID, tuan-tuan. Nanti saya akan ceritakan kenapa dinamakan man istata' ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk sampai ke sana pun tak ada masalah, tidak jadi masalah. Tetapi dalam bab solat, tuan-tuan, selagi mana kita ini bernyawa, selagi mana mata kita boleh mengelipkan mata, tuan-tuan, selagi itulah solat itu difardukan kepada kita. Tidak boleh untuk kita katakan, Ustaz, saya tak mampu, Ustaz, tak apalah, saya akan qada nanti. Tak boleh, tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan kita tidak berkemampuan, selagi itulah kita difardukan untuk melaksanakan ibadat solat kita. Sebab itu Nabi katakan, barang siapa yang tak mampu untuk berdiri, maka dia berduduk. Maka duduk. Tak mampu duduk dalam keadaan baring. Tak mampu baring dengan menggunakan anggota tubuh badan. Kalau tak mampu juga, tuan-tuan, barulah dengan menggunakan hati. Maka itu adalah petanda-petanda kepada kita kalau dah tak mampu sangat solat menggunakan jawarih kita, menggunakan anggota kita, sampai terpaksa menggunakan hati kita, maka itu adalah kebarangkalian semakin hampir dengan kematian kita, tuan-tuan. Semakin hampir dengan kematian kita. Maka sebab itulah dalam hal ni, tuan-tuan, ibadat yang zahir, dia tidak boleh disamakan dengan ibadat yang batin. Ibadat yang zahir, kita lihat solat, tuan-tuan, Nabi katakan berkaitan dengan solat juga berkaitan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa mengucap dua kalimah syahadah ini perkara yang pertama? Kerana mengucap dua kalimah syahadah ini juga, tuan-tuan, merupakan, kalau kita nak katakan, ia merupakan kunci kepada syurga kita.
kunci kepada syurga kita. Dalam hadis yang marfu', Nabi mengatakan miftahul jannah syahadatan an la ilaha illallah. Kunci syurga, dia katakan miftahul jannah, kunci syurga ini adalah kamu menyaksikan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kita nak katakan berkaitan dengan penyaksian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ala adulluka, Nabi katakan ala adulluka ala babin min abwabil jannah, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu cara untuk kamu buka pintu dalam pintu syurga, kan? Nak tak aku tunjukkan kepada kamu salah satu pintu di dalam pintu syurga. Lalu sahabat Nabi katakan qultu bala ya Rasulullah. Maka sahabat Nabi katakan, ya Rasulullah, nak juga tahu apakah itu pintu daripada pintu syurga. Maka Nabi katakan qala la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi katakan cakaplah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah takdis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sembahan yang lain. Kita mengatakan wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tuhan yang esa. Tidak ada sembahan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, dalam musim-musim Covid ni tuan-tuan, perbanyakkanlah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita tahu tuan-tuan, tidak ada sebarang makhluk, tidak ada sebarang benda yang mampu untuk mengangkat wabak ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang perlu untuk kita baca tuan-tuan. Bacalah banyak kali la haula wala quwwata illa billah. Kenapa tuan-tuan? Kerana ini adalah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita mengangkat bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai kudrat untuk menghilangkan sebarang wabak dan juga penyakit yang sedang menghadapi kita pada ketika ini. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, perkara yang pertama, ini ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memutuskan ikatan ini dengan sengaja. Sebab itulah ini adalah ikatan kita untuk menjamin kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi mengatakan, barang siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan mengatakan la ilaha illallah, maka Nabi katakan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan mendirikan solat. Mendirikan solat ni Nabi katakan al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus solah. Perjanjian antara kita dengan orang kafir adalah solat. Kalau orang itu mendirikan solat, Nabi katakan as-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia meruntuhkan agama. Tiang ni tuan-tuan, kalau kita katakan tiang yang kukuh, tiang keimanan, tiang keislaman kita yang kukuh, bagaimana kita nak pergi kepada amalan yang batin kalau amalan yang zahir ini tuan-tuan masih lagi belum kita lengkap. Amalan yang zahir ini tuan-tuan, Nabi SAW suruh perintahkan kita buat. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita lihat maratib, kalau kita lihat dia punya susunan-susunan daripada yang paling mudah kepada yang paling berat. Ni berkaitan dengan Islam ni tuan-tuan. Benda yang paling mudah Nabi SAW ajar kepada kita sampailah kepada perkara yang paling berat. Apa dia? Yang pertama, mengucap di kalimah syahadah. Mengucap di kalimah syahadah ni tuan-tuan, hanya sekadar menggunakan mulut kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saja. Kemudian dah selesai kita punya syahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk dirikan solat. Dirikan solat 5 waktu sehari semalam tuan-tuan. Ada orang tak mampu nak lakukan. Dia hanya sekadar mampu untuk mengucap dua kalimah syahadah. Orang tak mampu untuk mendirikan solat, melainkan orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW perintahkan, kemudian pula apa dia? Kemudian setelah mana kamu memaksa diri kamu untuk melakukan solat, solat subuh tuan-tuan contoh. Solat subuh bukan main berat tuan-tuan. Bab Qur'an Islam bukan main borek lagi, kan? Nak mengangkat selimut tu tuan-tuan yang mungkin hanya beberapa gram saja ni tuan-tuan, dia punya berat tu macam nak angkat simen tuan-tuan. Berat, bukan kemain. Tetapi kalau pergi berjoging tengah hari tuan-tuan, pergi ke gym, angkat 100 kilo tuan-tuan, itu bagi dia biasa, kan? Masuk Olimpik 172 kilogram, tak ada masalah, boleh angkat tuan-tuan. Tapi nak bangun tu, nak mengangkat selimut pada waktu subuh tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan, punyalah teruk tuan-tuan, kan? Nak mengangkat menggigil, sampai kan nak kata nak angkat ke tak nak, nak angkat ke tak nak.
Kemudian setelah mana kita berjihad, melaksanakan solat tuan-tuan, menolak hawa nafsu yang ada pada diri kita tuan-tuan, maka jatuh kepada yang ketiga. Apa dia yang ketiga itu? Iaitu waktu tiaz zakah. Kamu memberikan zakat, mengeluarkan zakat juga tuan-tuan. Kalau kita lihat benda yang paling susah, manusia ni tuan-tuan, dia akan berkira-kira nak keluarkan sedekah, nak keluarkan zakat. Dia takut bila keluarkan zakat ni tuan-tuan, automatik harta dia akan hilang. Bila nak keluarkan zakat ni, automatik seolah duit yang dia cari selama-lama ni seolah dia akan beri kepada orang lain. Maka itu datangnya pada diri kita tuan-tuan. Islam menyuruh kepada kita untuk keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Kenapa tuan-tuan? Lawan hawa nafsu kamu. Lawan nafsu yang katakan jangan keluar zakat, jangan keluar zakat, jangan keluar sedekah, jangan kamu beri kepada orang fakir miskin makan dan sebagainya. Maka ini keseluruhan adalah perkara yang melibatkan zahir kita. Kemudian watasumu Ramadan, watasuma Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kamu akhir sekali apa tuan-tuan? Akhir sekali kamu pergi melaksanakan ibadat haji bagi siapa yang mampu untuk sampai kepadanya. Baik. Mampu untuk sampai kepadanya tuan-tuan ni kita kadang-kadang kita hanya terfikir tak mampu ni sebab apa. Alhamdulillah gym kalau sawitan semua okey, yang tak ada masalah, boleh tuan-tuan. Tak mampu untuk sampai ke Baitullah ni tuan-tuan. Kebiasaan orang anggap dia ni dah tua, dia ni dah uzur. Maka sebab itu kita tak boleh nak pergi ke Masjidil Haram, tak boleh pergi ke Mekah dan sebagainya. Sebenar tuan-tuan, kita kata yang tak mampu ni sebenar apa? Yang tak mampu ni sebenarnya banyak konsep dia dalam pelaksanaan ibadat haji. Contohnya ziyadah, warihalah. Ziyadah ni apa tuan-tuan? Ziyadah ni ialah kita punya bekalan. Kita punya bekalan, duit kita cukup ke tidak? Warhalah, dan juga alat kenderaan kita untuk sampai ke Masjidil Haram itu boleh ke tidak. Kemudian situasi keadaan, adakah menyebabkan ketakutan di dalam pertengahan jalan, takut-takut ketika mana kita nak pergi sampai ke Masjidil Haram, di tengah padang pasir itu ada orang tangkap kita dan sebagainya. Kemudian faktor kesihatan kita dan sebagainya. Maka itu keseluruhan perkara yang diambil kira dalam nak mengatakan bahawa kita boleh sampai ke sana ataupun tidak. Contoh zaman sekarang tuan-tuan, kita katakan kita anytime kita boleh pergi ke Mekah tuan-tuan. Kita boleh pergi Mekah anytime. Nak keluar duit berapa? 10,000 boleh, tak ada masalah. Kita pergi keluar. Duit 10,000 kita katakan saya nak pergi sekarang juga. Tapi nak katakan tuan-tuan, bila wabak ni datang, automatik kita semua tak boleh pergi. Cakaplah macam mana sekalipun, ada orang duit berjuta-juta dalam akaun tuan-tuan. Anytime, bila-bila masa nak pergi ke Masjidil Haram, nak pergi melaksanakan ibadat. Tahun lepas, tahun ni juga tuan-tuan, berapa ramai saja orang yang dapat pergi melaksanakan ibadat haji. Sedangkan duit banyak, boleh je nak pergi. Tetapi disebabkan ada kekangan yang Allah SWT turunkan kepada kita, tak mampu untuk kita melaksanakan ibadat haji. Maka sebab itulah dalam hal ni Nabi SAW mengatakan bahawa watahujjal baita, kamu menziarahi Baitullahil Haram in istata' ilaihi sabil, barang siapa yang mampu untuk sampai kepadanya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis ini juga tuan-tuan, Nabi mengatakan bahawa akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Masuk iman ni tuan-tuan, masuk pula kepada bab yang lain, masuk pula kepada topik yang lain, iaitu amalan secara batin. Baik, dalam ayat ni tuan-tuan, kalau kita lihat saksi bahasan, dia katakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Islam dan juga ihsan ini, Islam dan juga iman ini dia benda yang berasingan. Islam satu, iman satu. Ada yang lain dia mengatakan Islam dan iman itu dalam konteks yang sama. Tetapi kalau kita lihat Waalaikumsalam Bazaki. Kalau kita lihat dalam konteks perbahasan kita tuan-tuan, perbahasan yang pertama mengatakan Islam itu lain, iman itu lain. Apa dia? Berdasarkan kepada apa yang difirmankan oleh Allah SWT, katakan qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang Arab Badawi itu, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul lam tu'minu." Katakanlah kamu semua ini masih lagi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu aslamna walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Dia katakan, tetapi katakanlah kamu semua telah Islam. Maka mereka mengucapkan dua kalimah syahadah,
Maka mereka katakan, ya Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu. Maka Allah katakan, Allah bantah balik, Allah katakan, tak, kamu belum beriman lagi, tetapi kamu telah Islam. Kamu telah Islam. Sehinggalah masuknya iman dalam hati kamu itu, barulah ketika itu kamu menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ni Nabi SAW mengatakan bahawa akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Apakah itu iman? Dia katakan iman ini ialah kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu beriman dengan malaikat, kamu beriman dengan kitab, kamu beriman dengan rasul, kamu beriman tentang hari akhirat, dan kamu beriman dengan qada dan juga qadar. Baik. Setelah mana amalan-amalan zahir selesai, amalan-amalan zahir itu selesai, maka datang pula amalan yang batin. Amalan batin ni adalah amalan yang melibatkan tentang hati kita. Kenapa kita katakan amalan batin, tuan-tuan? Kerana kalau kita lihat, iman kita ni, tuan-tuan, adalah iman yang kukuh. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala perlu beriman dengan iman yang konkret, bukan iman keropok. Saya katakan bukan iman keropok. Bagaimana iman keropok? Kita patahkan sikit dah patah, kita gigit sikit dah selesai. Tetapi iman yang konkret ni, tuan-tuan, kita tubuh, kita pecah pakai batu pakai penukul dan sebagainya, dia agak susah. Dia boleh pecah tetapi agak susah. Dan begitu juga kalau kita lihat bagaimana iman-iman sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, tuan-tuan. Mereka ini adalah iman yang sangat mantap, iman yang sangat kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijual beli. Kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam kisah peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Nabi SAW, saya pernah ceritakan di dalam kuliah saya katakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika mana Abu Jahal datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia katakan, wahai Abu Bakar, ni sahabat kau dah jadi gila. Kenapa? Dia ceritakan mana tadi dia pergi ke Masjidil Aqsa. Dia naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ke gila tu. Kami nak pergi ke Masjidil Aqsa mengambil masa lebih kurang dalam 3 bulan perjalanan. Balik 3 bulan, 6 bulan perjalanan pergi dan balik. Tetapi Muhammad ini mendakwa bahawa dia mengatakan bahawa dia pergi dalam masa sehari semalam. Dia tak sampai sehari semalam. Separuh malam saja dia balik semula ke Mekah. Abu Bakar As-Siddiq dia katakan, Muhammad ini wahyu datang dalam rumah dia pun aku percaya. Apatah lagi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, lebih aku percaya. Dan bagaimana iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ini yang kita katakan, tuan-tuan, perlunya untuk kita terapkan dalam hati kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperkatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia katakan, wahai Abu Jahal, kalaulah di hadapan muka aku ini ada satu dinding yang berwarna putih dan Muhammad mengatakan, tak wahai Abu Bakar, dinding itu berwarna hitam, maka aku akan katakan Muhammad benar, mataku ni menipu. Sampai tahap macam tu iman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Islam dia adalah Islam yang terbaik. Sebab itu dalam hal ni, tuan-tuan, kita nak mantapkan keimanan kita, Islam kita ni mesti betul. Islam kita ni mesti utama, kita utamakan. Sama ada kita dah betul-betul mengucapkan dua kalimah syahadah dalam mulut kita dan juga hati kita, dah selesai ke belum? Kita dah mendirikan solat kita dah selesai ke belum? Kita dah melaksanakan zakat dah selesai ke belum? Berpuasa kita selesai ke belum? Ibadat haji kita mungkin itu tertangguh. Tetapi nak katakan 4 perkara ni, tuan-tuan, perlu untuk kita settlekan. Jangan solat kita tak selesai lagi, kita dah pergi cari benda-benda yang lain. Kita dah merapu kepada benda-benda yang lain. Sampailah tahap kepada kita katakan, oh, solat ni sebenarnya takwilan ni ada takwil. Dia kata, solat ni bagaimana? Oh, solat ni sebenarnya boleh menggunakan hati. Sebab itu, kenapa, tuan-tuan? Kerana dia tak hadam betul-betul berkaitan dengan persyaratan Islam ini sendiri. Last sekali dia katakan, oh, Islam ni, solat ni sebenarnya, solat ni lain. Solat ni sebenarnya ialah kita suruh orang buat baik. Dia kata, solat ni sebenarnya kita suruh buat orang baik. Kenapa? Bila kita suruh orang buat baik, automatik kita akan dapat pahala. Berbanding solat, kalau kita solat, itu adalah pahala kita dengan Allah SWT sahaja. Tetapi bila kita ambil pendekatan pemahaman berkaitan dengan solat ini adalah menyebarkan kebaikan, menasihati orang lain, maka automatik pahala dia akan dapat ke kita pun akan dapat pahala. Dia takwil benda tu dengan takwilan yang lain. Dia takwil benda tu dengan takwilan yang lain. Sangat-sangat salah. Nak katakan solatlah. Apa yang diajar oleh Nabi SAW, itulah.
Nabi katakan khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku manasik haji ni. Segala ibadat-ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi katakan sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Maka itu adalah perkara-perkara yang perlu untuk kita solidkan sebelum kita berpindah kepada iman, amalan-amalan yang batin. Ini baru sikit ni tuan-tuan. Nanti kita masuk kepada ihsan ni tuan-tuan, dia dah menjadi lain pula. Ya, ihsan ni dia adalah benda yang melengkapkan pula. Sebab itu kehidupan kita, agama kita ni tuan-tuan, adanya hablum minallah, adanya hablum minan nas, adanya hablun, pertalian kita dengan Allah, pertalian kita dengan manusia. Maka dia katakan, yang pertama kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu beriman dengan malaikat, kamu beriman dengan kitabnya, kamu beriman dengan Rasul, kamu beriman dengan hari akhirat, dan kamu beriman dengan qada dan juga qadarnya, baik ataupun buruk. Baik, kalau kita lihat seperti mana ini dinukilkan oleh syarih, dinukilkan oleh penulis, dia mengatakan bahawa amalan zahir ini, dikatakan amalan zahir ini amalan badaniyah, amalan badaniyah. Dia katakan puasa, solat, kedua amalan harta. Kemudian dikatakan antara dalil yang menunjukkan bahawa semua amalan-amalan yang nampak masuk dalam sebutan Islam itu, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-muslimu man salima muslima al-muslimu man salima al-muslimuna bin lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mana menyelamatkan muslim yang lain daripada lidah dan juga tangannya. Maka sebab itu Nabi katakan man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi katakan siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka berkata-katalah baik. Kalau tak mampu nak berkata-kata baik, maka lebih baik diam. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita takut bila sebutan-sebutan lidah kita tuan-tuan keluar, lidah kita ni tak bertulang tuan-tuan. Bila masa saja, apa-apa sahaja tuan-tuan terguris pada hati kita, automatik kita boleh maki dia, kita boleh cakap benda-benda yang bukan-bukan, kita boleh maki hamu dia dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan hati dia terguris. Maka bila hati terguris tuan-tuan, maka kita perlu tahu bahawa orang Muslim yang baik adalah orang yang mana menyelamatkan Muslim dia daripada melukakan hati perasaan dia, daripada mulut, daripada lidah dia dan juga pada tangan dia. Kemudian daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawasanya seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, Islam bagaimana yang paling baik? Maka baginda berjawab, an tut'imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi mengatakan bahawa engkau memberi makan kepada orang, wa taqra'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau bagi salam kepada orang yang kau kenal dengan orang yang engkau tak kenal. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat memberi makan ni tuan-tuan, ini adalah amalan yang paling terbaik yang kita nak lakukan tuan-tuan, yang paling mudah dan paling baik. Orang tanya pada saya tuan-tuan, jemaah-jemaah dia tanya pada saya, dia kata, Ustaz, usia saya ni Ustaz dah melangkaui 70 tahun, nak masuk ke 80 tahun. Boleh tak Ustaz bagi tahu saya satu rahsia, satu amalan yang boleh menyebabkan saya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi saya katakan, persoalan pakcik ni lebih kurang sama persoalan seperti mana yang disoal kepada Nabi SAW. Lalu saya kata apa? Pakcik, amalan yang paling baik yang boleh pakcik lakukan, yang akan menyebabkan pakcik masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara bagi orang makan. Dia kata, Ustaz, saya nak masak ni kadang-kadang susah sikit Ustaz. Boleh tak bagi cara yang lain? Saya kata, tak ada masalah pakcik. Pakcik pergi kedai makan. Pakcik nampak orang tengah makan dan sebagainya. Pakcik pilihlah siapa-siapa yang pakcik nak. Pakcik bayarkan makan dia. Pakcik bayar makan. Contoh, makan pun tuan-tuan tak lebih perlu RM10 tuan-tuan. Melainkan kalau pergi ke bakar tu dia sampai 200-300 tuan-tuan. Tapi ni kalau makan kat kedai-kedai biasa. Sekarang ni tak boleh lagi tuan-tuan. Tak apalah. Jadi dah boleh tuan-tuan. Dah boleh makan kat kedai dan sebagainya. Katakan, baik, saya nak pergi ke tempat sekian. Saya nak bayar orang sekian. Nanti cakap saya dah ada orang bayar. Itu juga tuan-tuan cara bagaimana kita nak memberikan orang makan. Dengan cara kita ikhlaskan, ya Allah, ini adalah rezeki yang aku sedekahkan untuk orang-orang tersebut. Begitu juga tuan-tuan, bersedekah, memberi makan dalam bulan Ramadan. Saya katakan tuan-tuan, ada jemaah juga tanya pada saya, dia kata, Ustaz, macam mana nak bagi orang makan dalam bulan Ramadan? Saya kata, tak apa. Pergi mana-mana gerai, pergi mana-mana kedai yang orang jual makan, orang jual untuk jual dah berbuka dan sebagainya.
Saya katakan, bagilah RM10, contoh RM10. Kedai orang jual kuih dan sebagainya. Bagi RM10, katakan, ni sedekah saya. Siapa-siapa yang nak beli juadah dan sebagainya, cakap, dah bayar. Ambil daripada duit saya bayar. Itu juga amalan yang paling terbaik yang boleh kita lakukan, yang akan menyebabkan insya-Allah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah wa taqra'us salam. Kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang yang kamu tak kenal. Ada satu kajian tuan-tuan yang dilakukan oleh jiran kita di Indonesia. Dia kata apa? Dia nak tengok bagaimana pengamalan orang bagi salam kepada masyarakat. Kadang-kadang tuan-tuan kita lihat masyarakat Melayu, khususnya tuan-tuan, minta maaf saya katakan, masyarakat kita paling susah nak bagi salam. Paling susah nak bagi salam. Minta maaf, itu saya katakan. Dia tak sama macam orang Arab tuan-tuan. Seperti mana saya dan juga sahabat-sahabat yang lain, Ustaz Ashraf dan sebagainya, belajar ketika mana kami belajar di negara Arab, di Maghribi khususnya. Salam ni tuan-tuan memang tak pernah lekang pada mulut mereka. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam. Sehingga kan saya cerita tuan-tuan, disebabkan dah terlampau lama duduk kat sana tuan-tuan, dah biasa kebiasaan. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang bagi salam, pergi ke kedai bagi salam, jumpa orang tengah jalan pun, walaupun tak kenal sekalipun, kita akan bagi salam. Dan mereka ni juga tuan-tuan, orang yang tak pernah lokek untuk menjawab salam. Asyik jawab salam. Kita bagi salam, bagus salam. Dia jumpa kita, dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun tak lokek untuk jawab balik salam mereka. Sampai kan ketika saya balik ke Malaysia tuan-tuan, ketika mana balik ke Malaysia, sampai di KLIA, saya tak perasan saya terbagi salam di kaunter. Sedangkan orang tu bukan orang Islam lah, belum Islam lagi. Sampai ke ketika itu, saya katakan, Assalamualaikum kak. Kan? Lepas tu dia selamat pagi kan, sampai tak macam menjadi kebiasaan. Jadi benda-benda macam ni kita perlu biasakan diri kita. Kita kena amalkan dalam diri kita untuk bagi salam, kerana itu adalah amalan yang paling terbaik yang untuk kita lakukan di dalam kehidupan harian kita. Dan kajian yang di Indonesia tadi tuan-tuan, dia kata apa? Dia buat satu kajian, dia bagi salam kepada orang, dia kenal ke, dia tak kenal ke, sampaikan satu ketika tuan-tuan, sampai satu tahap dia cerita apa? Dia katakan ketika mana dia bagi salam, orang yang diberikan salam tu dia kata apa? Kamu kenal ke saya? Kan? Kamu kenal ke saya? Sampaikan minda kita tuan-tuan nak katakan kita kenal orang baru kita boleh jawab salam. Kalau kita tak kenal orang ni tuan-tuan, kita tak boleh jawab salam. Ataupun kita tak boleh bagi salam kalau kita tak kenal orang tersebut. Maka ini satu musibah tuan-tuan. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi ajarkan kepada kita. Nabi katakan, ala adullukum ala amalin iza amiltumuhu tahabbtum. Nabi katakan, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan, satu rahsia yang mana kalau kamu lakukan, kamu akan saling berkasih sayang antara kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Syarin. InsyaAllah, terima kasih banyak. Dia kata, kalau kamu lakukan perkara ini, kamu akan saling berkasih sayang antara satu sama lain. Lalu sahabat Nabi katakan, bala ya Rasulullah, nak ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu amalan yang kalau kami lakukan, kami boleh saling berkasih sayang antara satu sama lain. Maka Nabi katakan, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Maka ini adalah rahsia kita tuan-tuan, berbanding kalau contoh kita tuan-tuan, kita bagi salam, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Orang pandang kita atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dia tak jawab salam pun tuan-tuan, tapi dia pandang atas ke atas bawah. Akhir sekali tuan-tuan, kita akan cakap, pergi mampu lah kan. Dia akan automatik, dia akan cakap macam tu. Dia akan cakap, lantak kau lah. Orang bagi salam bukan nak jawab. Alasan dia, aku jawab dalam salam, aku jawab dalam hati dan sebagainya. Akhir sekali dia akan menyebabkan orang jadi dendam dengan kita. Maka sebab itulah, dalam hal ni, Nabi katakan, min husni Islam antarkahu ma la ya'ni. Nabi katakan di antara sebaik bentuk Islam seorang lelaki itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dia. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan keimanan pula, sikit lagi tuan-tuan, berkaitan dengan keimanan, dikatakan an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman ni apa? Iman ni kau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan kembali setelah kematian, dan beriman kepada qadar dan juga takdir yang buruk ataupun yang baik. Sebab itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi.
Allah mengatakan Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Beriman kepada para rasul mengharuskan beriman kepada semua yang mereka khabarkan tentang para malaikat, para nabi, kitab-kitab suci, kebangkitan kembali, takdir dan juga lain-lain sebagaimana dia akan dirincikan oleh sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat hari akhirat. Baik, kita beriman dengan rasul ni tuan-tuan, kita tidak hanya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nabi-nabi yang sebelum ini juga kita beriman. Kalau orang kafir katakan kami cintakan kepada Nabi Isa, kita katakan kami juga cinta kepada Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW juga mencintai Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa AS. Maka kami sebagai orang Islam, kami beriman juga dengan Nabi Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Firdaus, jazakallah khair. Kami juga beriman dengan Nabi Daud. Kami beriman juga dengan Nabi Sulaiman. Kami beriman dengan para Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Kamu baca Injil, kami juga baca Injil. Kami juga beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT, iaitu kitab Taurat. Kitab Injil juga kami beriman dengan kitab tersebut. Sebab apa? Sebab ia diturunkan oleh Allah SWT. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah sekadar itu saja perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan berkaitan dengan beriman kepada qada yang baik, qadar yang baik dan juga qadar yang buruk. Bagaimana cara kita nak beriman dengan kedua-dua perkara agar kita tidak menjadi golongan Jabariyah ataupun kita tidak menjadi golongan Qadariyah. Apakah perbezaan antara Jabariyah dengan Qadariyah? Itu nanti kita akan ceritakan, dan bagaimana tafsiran kalau kita akan memperincikan berkaitan dengan ihsan. Apakah itu ihsan? Ada orang cakap ihsan ni akhlak. Ya ke? Benar ke? Maka itu semua kita akan ceritakan. Dan bagaimana ihsan itu akan menjadikan seorang mukmin yang benar-benar berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang menjadikan diri dia sebagai orang yang benar-benar beriman sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar melaksanakan keislaman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah ihsan juga nanti akan ceritakan bagaimana pandangan daripada ulama-ulama sufi, ulama tasawuf berkaitan dengan ihsan ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan setiap amalan kita ini mengikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi hadir, sudi mendengar bersama-sama dalam kuliah takmir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.